sekali berterima kasih kepada pihak penganjur kerana menjemput saya untuk mengulas pembentangan oleh Saudara Husham. Saya rasa apa yang Saudara Husham bentangkan itu agak penting kerana kalau kita lihat daripada image Islam yang kita dapat daripada media masa, tak kira di dalam negeri ataupun di luar negeri, kadang-kadang image itu menunjukkan satu stereotip daripada setengah-setengah aspek pelaksanaan Islam. Misalnya, ramai orang yang fikirkan Islam, dia fikirkan mungkin Taliban yang meruntuhkan Buddha besar, dan dia tak akan fikirkan Kelantan, tak akan fikirkan apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar Al-Khattab dan sebagainya. Dan banyak lagi kita nak cari yang aspek-aspek yang lain. Misalnya seorang pemerintah Islam di India yang agung, Aurangzeb, dia pernah mengharamkan muzik sama sekali. Dan perkara-perkara ini kadang-kadang yang diambil dan dibesarkan sebagai seolah-olah itu melambangkan Islam. Dan saya rasa apa yang penting adalah kita kena lihat kepada asal-usul dalam best practice, praktis yang paling baik dalam pelaksanaan Islam. Dan seperti apa yang tadi dikemukakan oleh Saudara Husham, dan kita dapat daripada banyak contoh-contoh bagaimana itu yang penting. Dan saya rasa itu sesuatu yang penting daripada satu segi. Ramai orang yang katakan, okey, kalau Islam itu penting untuk Muslim, dan seperti pembuka bicara Saudara Husham, Islam itu sebenarnya dia beralamatkan beralamatkan untuk memberi kesejahteraan kepada seluruh sejagat dan bukan kepada Muslim saja. Jadi itu selalu kadang-kadang dipisahkan, dan masalah ini kadang-kadang lebih serius di Malaysia daripada negara lain kerana politik asalnya, perkawanan. Kerana di Malaysia kadang-kadang itu kita tak dapat bezakan antara Melayu dengan Muslim. Banyak isu itu timbul bukan kerana Islam, tapi kerana keperluan politik asalnya. Saya berikan satu contoh yang saya sangat suka berikan. Dan setiap kali kalau saya datang di Kelantan, saya beritahu ini, ramai orang ketawa. Saya pernah sekali ambil sebuah taksi dipandukan oleh orang Melayu pergi ke tempat melawan Buddha yang berpaling tu di tempat dengan dua orang rakan Cina. Dan dalam perjalanan balik kami terjumpa seekor binatang yang saiznya lebih kurang anjing yang merayap di tepi jalan. Jadi kami meminta taxi driver itu katakan henti nak ambil gambar. Dia kata, apa ni, babi sajalah, babi yang merayau, apa yang perkara besar. Bagi dia perkara itu biasa saja kerana apa salahnya seekor babi merayau di tepi jalan, itu di kampung, di kawasan kampung. Bagi dia langsung tak ada apa masalah besar. Bagi saya beritahu, saya kata ini memang perkara kecil di Kelantan, tapi kalau ini berlaku di Perak, di Selangor, di mana-mana negeri di pantai barat, rusuhan sudah berlaku, orang akan ambil parang. Apa perbezaannya? Perbezaannya kalau kita lihat secara lebih generiknya, di Kelantan, apa yang kita dapat adalah satu masyarakat yang unipolar. Maksudnya dia lebih kurang sama. Di Kelantan 95% orang Melayu Muslim, di Terengganu 97%. Kalau kita lihat di pantai barat, peratusan orang bukan Muslim itu, dia beranjak daripada lebih kurang 60%, 40% katakan di Kedah, sampaikan hampir 50% di Perak dan Selangor dan sebagainya. Dan itu sebenarnya susah ditangani oleh ramai Muslim kerana mereka rasa kedudukan sebagai majoriti itu tergugat. Maka untuk menghadapi itu, Islam yang dipraktiskan itu menjadi sesuatu yang apa yang bukan kepada lain, maka itu Islam. Maksud saya adalah, kalau di sini kalau kita dengar kata macam mana saya bukan Muslim, saya harap ini saya tidak tahu terlalu arif tentang Islam, tapi saya nak berkongsi pengamatan saya daripada sebagai seorang bukan Islam. Kalau di sana, kadang-kadang apa yang dilakukan adalah seboleh-bolehnya kalau saya menjauhkan diri daripada yang bukan Islam, meminggirkannya, maka saya lebih Islam.
Sebagai contoh di Shah Alam, kita ada gereja Katolik. Mereka memohon lebih kurang saya rasa 18 tahun untuk membina sebuah gereja di Shah Alam, tapi tidak dapat. Dan rasional kerajaan adalah Shah Alam itu adalah bandaraya Melayu, bandaraya Muslim. Jadi tak mungkin biarkan membina gereja atau tidak, keutuhan Islam itu seolah-olahnya akan tercabar, tergugat. Itu saya rasa sesuatu yang kita kena kembali untuk melihat daripada segi aspek yang lebih mendalam, dan kadang-kadang itu perlu kerana kita kena lihat konteks. Ramai rakan Muslim yang selalu rasakan marah ataupun tertindas apabila kita lihat Islam dipamerkan secara negatif dengan stereotyping, dan kadang-kadang responnya menjadi juga agak emosional. Kita sebenarnya boleh faham daripada segi sejarah kerana ini sebenarnya satu kesan daripada kejatuhan, kalau kita nak kembali kepada kejatuhan kerajaan Khalifah Uthman. Apabila kerajaan Uthman di Turki itu tumbang, ramai Muslim sebenarnya rasakan seolah-olah kegagalan di tangan kuasa Barat itu susah untuk diatasi. Maka apa yang ditidakkan oleh Barat, maka kita harus iakan. Kalau tidak, kita tidak dapat tunjukkan kita boleh Islam. Dan itu sesuatu yang agak sebenarnya tidak terhad kepada Muslim. Kita boleh dapati respon begitu daripada di negara lain. Misalnya kalau anda ada peluang cakap dengan orang Rusia fikir begitu. Tahun 1991, Soviet Union tumpang menjadi beberapa negara, 15 negara yang independen. Ramai orang Rusia rasakan orang Barat yang tumpangkan kita. Jadi apa yang ditindakkan oleh Barat, maka kita harus iakan untuk kita rasa lebih senang hati. Dan kalau anda sebut dengan orang Cina, perkara yang sama. Apa yang di Cina ditidakkan oleh Barat, kita harus iakan kerana tahun 1842 bermula daripada tahun itu, China terus gagal di tangan kuasa-kuasa Barat, di tangan England, jatuhnya Hong Kong, kemudian di Perancis dan sebagainya, di Jepun dan sebagainya. Jadi kebanyakan itu selalu mengkaburkan pemahaman kita terhadap tradisi, terhadap ajaran kita daripada tamadun kita. Dan saya rasa perbincangan ini sebegini ini yang membawa kita kembali lihat kepada asal usul, lihat bagaimana nenek moyang kita memberi respon kepada keadaan yang sama ataupun berdekatan, boleh memberikan kita satu pandangan untuk lihat kembali apakah kita telah pun bereaksi secara yang wajar. Dan saya rasa itu agak penting sekali kerana apa yang tadi saya bincangkan bahawa tentang kenapa orang Kelantan tidak takut dengan babi, tapi kalau orang pantai barat sangat takut dengan babi, adalah kerana kita rasa terancam. Dan rasa perasaan terancam itu berlaku pada semua. Kalau di pantai barat, orang Melayu rasa terancam kerana orang Cina itu saiznya besar, cakap bahasa lain, makan babi, judi, dan rasakan, oh ini orang asing, dia ada. Orang Cina rasakan, hey, orang Melayu ni mereka tak suka kerja lah, berangan-angan hari-hari harapkan hak istimewa saja. Perkara yang sama, kita saling mempunyai sanksi ke atas sesama lain, dan apa respon kita kadang-kadang itu menjadi tak kira apa, kita cuma rasakan nak get even. Kalau mereka dah berlaku salah pada kita, maka kita mesti tapak kembali untuk rasa senang hati. Dan kita mencari berbagai cara untuk rasa perbuatan kita itu dijustifikasikan, tak kira ia betul atau tidak. Dan kadang-kadang agama menjadi begitu senang kerana dia membolehkan kita rasa apa yang kita lakukan itu bagus. Tetapi apa yang saya rasakan sayang sekali adalah kadang-kadang itu sebenarnya menghalang kita daripada menghayati agama ataupun tamadun kita sendiri. Tadi saya baru belajar daripada kawan saya Muslim yang belajar, seorang Ahmad Farouk, dia kata, dia ajar saya satu kata, dia kata
makosid. Tujuan kalau kita buat sesuatu, dia kata ada tujuannya. Kita bukan buat semata-mata kita nak formality, tapi kalau kita buat sesuatu tak dapat tujuan, maka sebenarnya kita gagal. Dan kadang-kadang saya rasa saya amat berterima kasih pada dia kerana dia sangat terpelajar dan saya dapat membelajar lebih banyak. Kerana dalam banyak polemik kita kadang-kadang kita cuma lihat apa yang apa nama tu memenuhi kehendak kita. Kita tanpa lihat apakah sebenarnya rasional makosid yang kita perlu lakukan. Dan saya rasa itu dalam keadaan ini Kelantan agak penting kerana keadaan sosial Kelantan sebagai sebuah masyarakat yang unipolar, daripada pemerintahan PAS yang 20 tahun yang relatively bersih dan lebih inklusif daripada UMNO dan sebagainya. Dia mempunyai ada apa nama tu kondisi untuk menjadi satu teladan. Serambi Mekah itu memang daripada dahulu lain, tapi saya rasa apa yang cabaran yang harus kita dapat adalah bagaimana Islam dapat dihidupkan, di live, not revive but live, dengan ijtihad yang baru. Kerana banyak example kalau kita lihat daripada dahulu sebenarnya dalam konteks yang lain. Misalnya kalau kita lihat daripada khalifah-khalifah, kerajaan-kerajaan khalifah, tak kira Khulafa Ar-Rasyidin ataupun yang Umayyah, Abbasiyah ataupun Fatimah dan sebagainya, itu dalam konteks yang lain, dalam konteks di mana kerajaan itu dibina oleh Muslim dan minoriti bawa masuk kadang-kadang melalui peperangan dan pendalukan. Tapi kalau dalam konteks moden kita sebut tentang nation state dan sebagainya, itu konteks yang baru, kita perlukan ijtihad yang baru. Dan apa yang penting adalah kita balik kepada makosid, kan, al-makosid, daripada tujuan asal, dan kemudian kita mencari praktisnya dalam konteks moden. Dan dalam itu saya rasa yang penting adalah kita kena hadapi, kita kena iktiraf dan mengatasi perasaan undersis. Dan itu penting untuk semua. Saya bukan kata bahawa Muslim yang kena hilangkan itu. Saya rasa bukan Muslim juga. Dan salah satu pengalaman yang sangat penting bagi saya daripada Perhimpunan Bersih 2 pada Julai, 9 hari bulan Julai, adalah pada hari itu kita berjaya mengatasinya. Kerana apabila kita diserang oleh polis, diserang dengan gas pemedih mata, kita semua menangis. Pada saat itu kita semua rasa kita manusia, dan orang di sebelah kita akan menghulurkan air dan garam. Kita akan membantu sesama lain untuk melarikan diri. Dan dalam masa itu kita tak fikirkan, oh ini orang Cina, dia nak ambil wang saya saja. Oh ini orang Melayu, dia cuma nak dapatkan hak istimewa dan sebagainya. Kita tak fikirkan itu. Kita rasa kita adalah saudara mara. Kita adalah dan kita berada di atas kapal yang sama. Kita tenggelam sekali kalau kita terapung-apung sekali. Saya rasa itu sesuatu yang penting kalau kita boleh lihat dari situ, maka warisan budaya kita daripada kemajukan masyarakat ini boleh kita memaksimalkan manfaat. Dan bukan saja kita toleransi, tapi kita mengambil daripada berbagai kekayaan. Dan saya rasa satu poin yang saya nak bawa adalah tentang Islamisasi. Kadang-kadang ramai yang rasakan itu sesuatu yang buruk, kerana dia suka tak suka dia akan memberi lebih sekatan kepada masyarakat akidah Muslim atau yang bukan Muslim. Saya lebih suka lihat daripada satu aspek yang lain. Bukan sama ada Islamisasi atau apa, tetapi bagaimana caranya. Kerana saya rasakan Islamisasi itu boleh lakukan dengan menggembirakan semua pihak. Itu bukan senang tapi mungkin. Contohnya adalah pembangkang Islam. Tuan-tuan dan puan-puan pernah terdengar ada apa-apa kempen untuk mendakwakan pembangkang Islam kepada bukan Muslim, tak? Tidak. Pernah dengar ada apa-apa kempen untuk mengendalikan pembangkang Islam kepada Muslim?
Tidak. Tapi kalau kita pergi lihat data daripada bank, sekarang setiap bank ada bank Islam, cawangan bank Islam, dan itu bukan semata-mata kerana dorongan dasar kerajaan. Yang lebih penting kalau kita lihat daripada datanya, antara banyak bank itu penabung peserta dalam skema perbankan Islam adalah bukan Muslim. Apa maksudnya? Maksudnya, kalau sesuatu itu baik, tak kira daripada mana kita guna saja. Ramai di sini guna smartphone, guna iPhone, iPad dan sebagainya kerana ciptaan siapa? Steve Jobs kan, yang baru meninggal. Apakah kita tanya dia dari mana? Apakah keturunannya, apakah agamanya sebelum kita guna? Kita guna saja. Dan bila beliau meninggal, kita semua rasa tanggung sedih. Kerana itu sesuatu yang baik. Maksud saya, apabila kebaikan Islam itu, kalau dia disebarkan dengan cara pemunjukan, dengan menunjukkan bagaimana baiknya dan bukan katakan ini adalah diwajibkan, saya rasa itu satu cara yang jauh lebih berkesan. Dan di Pandai Barat kadang-kadang suka dilakukan kerana konteks sosial yang kita selalu terasa terancam oleh pihak yang lain. Sampailah kadang-kadang kita lihat perkara mutlak itu menjadi sesuatu yang besar dan daripada apa yang sebenarnya berlaku. Dan saya harap dari sini serambi muka kita boleh dapat lihat wajah muka Islam yang lebih confident, yang lebih inklusif, yang dapat membantu seluruh masyarakat untuk memanfaatkan diri daripada kekayaan tamadun Islam dengan kembali kepada makosidnya dan bukan tertakluk kepada tajuk, kepada tasyuk kepada formality. Sekian, terima kasih.